وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والعمل فيه عملا صالحا يا أرحم الراحمين. آمين. Baik ya. Innama mathalul hayat. Kita cuba buat innama. Kita kata mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Situ je. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air itu ma'in tu ma'in tanwin kan kamain. Jadi tanwin tu dia ada kalimah selepas tu sebenarnya disembunyikan. Ma'i al-matar, air hujan. Kamain ay kama'il matar. Sebab apa kita kata air hujan? Sebab anzalnahu minas sama. Tak ada air lain yang Allah turun daripada langit kecuali air hujan. Jadi kita berdalilkan anzalna tu, maka kita tengok ma'in tanwin tak ada alif lam, dan tanwin itu tanwin gantian kepada kalimah. Jadi kalimah yang paling sesuai ialah al-matar. Ma'il matar, air hujan. Itu je bahasanya. Kalau kita nak tahu apa kalimah yang disembunyi, kita tengok sama ada perkataan sebelumnya yang menggambarkan nilai yang disembunyikan ataupun selepasnya. Maka hari ini kita tengok ma'in tu kita tahu bukan air. Air ni banyak. Air laut, air sungai, air mata air, kan? Tapi yang dimaksudkan ma'in di sini air hujan. Buktinya anzalnahu minas sama. Walaupun ahli falsafah, ahli kias, takwil, dia menakwilkan hidup ni dengan perpisahan air mata turun daripada langit, daripada atas. Maknanya kita hidup ni bila mati maka berpisahlah. Perpisahnya seperti turun air, maknanya air tangisan. Itu jauh sangat. Boleh makna air tangisan dan seumpamanya. Tapi itu perpisahan lah. Gitu. Tapi di sini jelas air hujan. Itu kalau kita berhenti situ, kalau tak jelas lagi, kita kata mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Umpama hidup dunia ini seperti air hujan yang kami turunkannya dari langit. Itu umpama hidup. Kita macam mana nak faham? Allah pun terang nak faham gini. Fakhtalata, maka bercampurlah bihi dengannya bercampur air dengan tanah.
Kan? Fakhtalata bihi nabatul ardi. Nabatu tu fa'il kepada fakhtalata. Maka bercampurlah air dengan nabat, tumbuh-tumbuhan. Maknanya kita tanam tumbuhan itu ikhtalata, maknanya dia kena menyerap. Maka suburlah pokok tu, nabatul ardi tu. Dan daripada subur dia berbuah, dia syokkan lah ni. Yang menyebabkan bila dia subur disebabkan air itu, maka terhasillah mimma yakulun nas, dari mimma, dari hasil. Ma tu hasil yang keluar daripada tumbuh-tumbuhan tu. Kalau dia buahlah. Kalau dia makan jenis makan pucuk-pucuk lah. Kalau makan apa-apalah hasil pokok tu. Mimma yakulun nas, apa hasil yang manusia yakulun nasu, manusia makan. An-nasu bagi depan kan, itu sebagai subjek lah, manusia makan. Wal an'am, dan juga dimakan oleh binatang-binatang yang manusia ternak. Al-an'am, binatang ternakan. Apabila nabat ini ataupun pokok-pokok yang menghasilkan hasilnya ini boleh dimakan oleh manusia dan binatang-binatang yang dijaga oleh manusia, hatta idza akhadhatil ardu, sehingga idza, apabila ataupun jikalau, akhadhatil ardu, bumi mengambil zukhrufaha. Zukhruf maknanya pokok dulu nampak comel berbuah tiap-tiap tahun, tapi sampai satu masa bumi akan ambil dia zukhrufaha wa zayyanat fa dhanna ahluha. Makna idza akhadhatil ardu zukhrufaha, makna akhazati ni makna bumi menghias pun boleh juga. Keindahan dia, dan wazayyanat, dia nampak comel. Nampak comel hasil tanaman dia, selagi mana hujan turun dia cantik subur. Sehingga berlaku apa? Wa dhanna ahluha, sehingga menyangka, dhanna ni yakin, ahluha tu penduduk sesebuah tempat itu, ahluha. Wa dhanna ahluha, penduduklah, kata ahlu ni, penduduk negeri tersebut, tempat tersebut, annahum qadiruna 'alaiha, merekalah orang yang, annahum sesungguhnya merekalah, qadirun, orang yang menguasai. Dia tak ingat pada Allah, dia rasa dia yang berkuasa. 'Alaiha, atas bumi yang ada tanaman-tanaman. 'Alaiha, 'alal ardi, 'alal ardi idza akhazal ardu zukhrufaha wa zayyanat, semualah. Dia tak sedar bahawa suatu masa bumi akan berubah yang menyebabkan mereka hilang segala-gala yang mereka nikmati. Wa dhanna ataha amruha, tiba-tiba datang padanya, ha tu kebun, amruha, ketentuan, amruha ni ketentuan, keputusan kami, amruna, ataha amruna, amruna ni keputusan, makna mungkin bala, musibah, mungkin banjir, dan apa-apa yang menyebabkan tanaman dan hasil yang nampak sebelum ini begitu bangga, bermegah dan rasa hebat,
rasa kita tidak akan terputus hasilnya. Contohnya orang ada kebun ataupun ada duit yang banyak, dia merasakan segala-galanya dia berkuasa. Tapi tiba-tiba ataha amruna, dia datang amruna, setengah ulama mengatakan azab, musibah. Lailan, di waktu malam, au naharan, ataupun waktu siang. Mungkin boleh berlaku pada waktu malam, ataupun naharan, di waktu siang. Faja'alnaha, maka kami jadikanlah kebun itu, kebun ataupun tanaman-tanaman itu, hasidan, kosong. Hasid makna kering ataupun hilang. Umpama apa? Ka'an lam taghna bil amsi, seolah-olah belum pernah wujud tanaman itu sebelum ini. Bil amsi itu semalam, makna sebelum inilah. Maknanya Allah boleh buat satu tanaman itu, Allah datangkan dengan satu musibah. Contoh banjir. Banjir, tanaman orang tanam dulu, zaman orang tanam tembakau di Kelantan, di mana-mana, dia tanam-tanam, maka dia nampak cantik, naik, besar, itulah duit nampak. Dan mereka akan berbangga-bangga dengan tembakau ataupun tanaman mereka, dan mereka seolah-olah keping-keping daun itu sebagai duit-duit yang mereka akan hasilkan. Tidak sedar, tiba-tiba datang banjir ataupun hujan yang lebat pada malam hari, besok lenyap ataupun hilang segala-galanya dari muka bumi ini. Dan seolah-olah cita-cita yang mereka cita-cita semalam itu hilang, seperti belum wujud. Ka'allam taghna bil amsi. Ka'an tu seolah-olah, lam taghna, tidak wujud sebelum ini, tidak pernah difikirkan sebelum ini. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami memperjelaskan. Nufassil, menjelas, mentafsil, meluaskan. Al-ayat, ayat-ayat kekuasaan kami. Liqaumin, tanwin tu dia panggil tanwin ganti juga. Makna liqaumin Melayu, liqaumin Arab, liqaumin Cina, liqaumin India, liqaumin English, mana-manalah. Liqaumin, sifat kaum itu yatafakkarun. Itu yang pentingnya. Kaum itu kaum yang Allah puji, kaum yang yatafakkaru, mereka berfikir tentang masa depan mereka. Mereka tengok pokok mereka, pokok yang indah, pokok yang sempurna, kebun yang baik yang menghasilkan buah untuk manusia dan untuk binatang ini. Allah bila-bila masa boleh lenyapkannya. Oleh sebab itu, seorang yang berfikir, dia tidak akan sekali-kali rasa selesa tanpa dia beribadat kepada Allah, tanpa dia berdoa kepada Allah, tanpa dia merendah diri kepada Allah. Dia tidak akan sombong kalau dia berfikir. Tetapi kalau orang itu tidak berfikir, dia hanya menilai apa yang ada pada diri dia. Kita kena ingat ayat-ayat sebelum ni, fikiran kita akan terhad sebenarnya. Kalau fikiran kita ini ataupun hati kita ini diliputi dosa, kan? Dia tak boleh fikir benda-benda yang sepatut dia kena fikir. Dia tak boleh fikir sebab hati kita diliputi dosa-dosa. Jadi bila dosa banyak tu, dia tak ada nak fikir benda-benda gini. Jadi untuk menjadikan kita seorang yang bila tengok nikmat bersyukur,
bila tengok ujian beristighfar dan kembali kepada Allah, dia terhasil daripada hati yang bersih. Tetapi hati yang kotor, dia tidak akan terasa untuk kembali kepada Allah dan tidak mampu berfikir untuk kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, amat-amat penting dalam hidup seorang hamba untuk membersihkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antara cara Nabi membersihkan hati, Nabi baca surah 10 ayat terakhir yang selalu kita sebut, surah Ali Imran, sebelum dia bangun daripada subuh, sebelum dia salat subuh, dia baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian dia lepas baca, dia pergi bilik air, dia bersih diri, ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat, kemudian dia khatam dengan witir. Itulah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam ayat surah yang lain ataupun dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran lalu dia tidak memahami isinya, maka dialah orang-orang yang telah merugikan diri dia. Maka kita telah kaji pada pertemuan-pertemuan sebelum ini betapa hebatnya 10 ayat terakhir surah Al-Imran ini dari sudut solat kita, dari sudut cara hidup kita sepanjang hari, dan dari sudut hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama kita, dan nilaian kita atas kemewahan-kemewahan yang diperolehi oleh orang-orang kafir. Itu menjadikan hati kita berfikir, menjadikan hati kita insaf dan sedar. Jadi kalau tidak ada amalan, tidak mungkin menjadikan kaum itu yatafakkarun, berfikir sentiasa. Oleh sebab itu, amalan dalam hidup kita penting. Amalan dalam hidup kita penting untuk membersihkan hati. Jadi dalam ayat ni, tuan-tuan tengok, anda tak sebut, anda tak terjemah lagi tadi innama tu. Innama. Anda ambil mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi. Maknanya gini, ayat ni untuk kita faham, Allah bandingkan hidup kita ni macam kebun, ataupun dia kata kama in anzalna, seperti air. Kenapa dia sebut kama, bukan kebun, mak, seperti air hujan yang kami turunkan, kan? Dia sebut seperti air hujan. Maknanya hidup ini seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit, fakhtalata bihi. Maknanya dia tidak nak cerita kebun ni, dia nak cerita air hujan, kan? Kama'in, seperti air hujan kami turunkan daripada langit. Adakah dia nak cerita kebun yang menghasilkan buah, lalu buah itu memberi menjadikan manusia boleh makan, binatang boleh makan? Maka kebun itu akhirnya menghiasi bumi, dan akhirnya bila-bila masa saja Allah lenyap. Itu satu sudut, kan? Manusia ni dia hidup seperti kebun. Kita daripada air mani bercampur dengan air mani perempuan, maka lahirlah kita. Ibu kita, ayah kita, maka lahirlah kita. Maka kita jadi membesar boleh hidup seperti hari ini. Bila datang di sini ataha amruna, kita ataha amruna ni, tubuh kita ni bila datang malakal maut,
Atah amrun ati malakul maut. Allah, maka hilanglah segala-gala yang kita miliki. Yang suatu ketika kita tengok orang yang paling hebat bercakap, orang yang paling banyak harta. Tapi bila ataha amruna, bila kematian, amruna boleh kita kata kematian. Bila datang kematian, maka kita tidak akan ambil manfaat lagi. Makna hilang seperti air. Bila dia masuk bumi, tak ada dah air, kan? Bumi, air tu dia turun daripada langit, kemudian fakhtalata bihi nabatul ardu. Air hilang dah. Kita tahu air hujan turun, tapi nak cari air hujan tak ada dah. Sebab dia dah masuk dalam dalam bumi dan bercampur dengan pokok-pokok yang menghidupkan pokok. Dia bantu orang. Banyaklah kita kata pengajaran daripada ayat ini. Maknanya hidup dunia ni seperti air yang hilang dan tak nampak. Tapi dia ada air itu, duduk dalam pokok-pokok. Kita pun ada. Bukan mati itu kehilangan. Mati itu mesti kita faham dia adalah perpindahan daripada dunia kepada alam kubur. Sepertilah air yang turun daripada langit, hilang, tak nampak air. Dia ada, tetapi duduk di dalam batang-batang pokok, duduk di dalam bumi, tak nampak. Tapi hakikatnya air itu kekal bersama, memberi khidmat. Kadang-kadang air itu memberi khidmat, ada kebaikannya. Begitu juga kita manusia, walaupun kita makin hari makin tua, makin hilang, tetapi mungkin khidmat kita itu seolah-olah kekal selama-lamanya. Boleh tak kita banding gitu, kan? Air tak hilang. Sebab itulah hidup ni perlu, orang kata, ada jasanya, perlu ada kebaikannya. Kerana bila kita tiada, kebaikan itulah yang akan meneruskan kehidupan kita selepas pada itu. Seperti air, kita nampak tak ada di bumi, tapi dia kekal ada, membantu dan memberi tumbuh-tumbuhan hidup. Itu satu sudut. Dan sudut yang lain, bila mana segala tumbuhan, tanaman itu hidup segar, menghasilkan buah, maka kita merasakan segala-galanya. Itu bagi orang yang tidak berfikir. Bagi orang yang berfikir, dia akan merasakan kesemuanya itu akan hilang bila tiba masanya. Habis. Nah, cuma Allah guna dalam ayat ni innama. Kita kata innama. Innama ni ialah, kalau kita terjemah, dia makna sungguh-sungguh. Kalau kita tengok di sudut peranan dia sungguh-sungguh dia ni, peranan dia nak mengatakan bahawa itu sahajalah nilai dunia. Itu sahajalah peranan dunia untuk memindahkan manusia daripada alam dunia kepada alam kubur dan alam akhirat. Dan dibandingkan dengan air memberi khidmat, air mendatangkan manfaat. Jadi juga kita yang baik akan mendatangkan manfaat, yang memberi khidmat kepada ahli bumi, kepada orang ramai, dan daripada khidmat itu akan terhasillah pahala-pahala kita, dan itulah sebabnya kita akan diberi kehidupan yang baik bila di akhirat yang dinamakan Darussalam. Ayat kedua tu, wallahu yad'u ila darissalam. Tengok, maknanya dia sebut innamal mathalul hayatid dunya. Ayat yang berikut cerita Darussalam,
wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak. Kita terjemah yad'u ni menyeru ataupun mengajak ila daris salam, ke negeri yang sejahtera. Akhiratlah, syurgalah dari salam ni. Wa yahdi man yasha, amin. Dan dia jugalah yang memberi hidayah man yasha, siapa yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yang ini jalan Islam. Man yasha ni tuan-tuan, anda pernah sebut, man yasha ni dia yasha, khususnya yasha, dia nak tu yahdi man yasha. Kita kata Allah beri hidayah siapa yang Allah nak. Ya tu Allah, kan. Tapi di sudut bahasa, kalau kita belajar bab at-tanazu', bab berebut untuk memiliki ya tu siapa, ya tu Allah ke ya tu man, ya itu Allah ke ya tu man. Isu ini dibangkit dalam penuturan bahasa, dibangkit. Man yasha, siapa yang dia nak, dia tu orang tu nak, Allah beri hidayah. Boleh tak kita kata gitu? Kalau saya nak hidayah, Allah beri hidayah. Boleh ke? Nah, kita nak hidayah, kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, kan? Maka Allah beri kepada orang minta. Jadi man itu boleh rojak pada man. Apa yasyak tu boleh rojak pada man. Tapi tidak berlaku kalau Allah tak tunjuk. Tak berlaku hidayah kepada orang yang nak kalau Allah tak tunjuk. Dan tidak akan berlaku petunjuk kalau orang tu tak minta. Apa bukti lain? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia jalan yang benar, as-sabil. Imma syakiran, dia kena tentukan, dia kena pilih. Allah dah beri hidayah, dia kena pilih. Imma syakiran, nak menjadi orang bersyukur, au kafura, dalam surah Insan, kan. Ataupun dia nak jadi orang ingkar, orang kufur. Jadi dalam isu begini, wallahu yad'u ila daris salam, Allah mengajak kita ke negeri akhirat, negeri sejahtera. Dan dia tunjuk siapa yang ia kehendaki. Kalau kita terjemah semata-mata ia ni Allah, kita rasa macam kita ini tak ada apa, kan? Kita ni tak ada apa. Kalau Allah nak tunjuk kita, tunjuk ke jalan yang lurus. Kalau Allah tak nak, kita tak boleh apa-apa. Tak payah buat, tunggu je lah. Allah tunjuk, kita jadi. Allah tak tunjuk, kita tak jadi orang baik. Seolah-olah kita tak ada peranan langsung. Nah, maka ketika itu, bila kita rujuk ayat-ayat yang menunjukkan Allah bentang hidayah, ini hidayah, ini jalan baik, ini jalan selamat, ini jalan tak selamat, maka kau tentukanlah. Makna man yasya' tu ada di situ pada nilai man tu, pada nilai orang tersebut, makhluk. Dia kena buat keputusan bila Allah tunjukkan hidayah pada dia. Nah, dia kena buat pemilihan ila siratim mustaqim. Baru Allah tunjuk. Kalau kita dah diberi petunjuk, kita tak pilih, maka Allah tidak bawa. Sebab itulah hidayah ni ada dua jenis. Ada hidayah am, hidayah khas. Hidayah am ialah hidayah Allah buka jalan untuk kita memilih. Hidayah khas, kita menentukan kita nak buat ke tak nak buat. Nak buat pemilihan ke tak nak buat. Contohnya dalam surah Baqarah ayat 2, ayat 3. Allah kata apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kan? Hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu
Tidak syak lagi dia merupakan hidayah bagi orang yang bertakwa. Orang yang mana? Alladzina yu'minu. Itu dia pilihan. Itu pilihan dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka itu beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan sembahyang. Itu hidayah khas. Mana setelah mereka memilih jalan Islam, Allah pun beri satu hidayah kepada mereka. Kalau mereka tak buat, itu pilihan mereka. Ila siratim mustaqim. Kemudian dalam ayat berikut, bila mana kita sampai ke Darussalam dan Allah tunjuk jalan kita, alhamdulillah, dan kita memilihnya, maka di akhirat macam mana? Di akhirat orang yang tadi, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang beramal, itu hidayah khas ni. Wa yahdi man yasha' ni hidayah khas. Kalau kita kaitkan dengan ayat 26 tu, lilladzina ahsanu. Kenapa dia kata ahsanu? Tidak, dia tak kata lilladzina taqaw ke, lilladzina amanu ke, lilladzina aslamu ke, tak kata. Tapi dia ambil nilai yang paling tinggi, iaitu lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang mendapat hidayah serta beramal sampai ke darjah ahsanu al-husna wa ziyadatu. Bagi orang yang ahsanu, mereka beramal, beriman serta beramal soleh, ahsanu ni kita kena ambil situ. Bagi orang yang beriman serta beramal soleh, tak ada sebut beriman pun sini. Memang bila sebut ahsanu tu automatik dia beriman dan dia beramal soleh, dan amal soleh dia sampai ke darjah ihsan. Apa balasan dia ni? Orang yang beriman serta beramal soleh ni, al-husna. Al-husna. Al-husna tu mubtada' tu. Mubtada' kalau kita belajar. Al-husna mubtada'. Maknanya Allah nak cerita al-husna ni. Di mana ada al-husna? Syurga tu. Di dalam ayat sebelum itu, iaitu Darussalam. Siapa yang dapat Darussalam ini? Orang-orang yang memilih jalan petunjuk yang Allah buka kepada dia. Maka bila dia sampai ke Darussalam, dia beramal sampai ke ahsanu, dia dianugerahkan al-husna. Satu. Dan dianugerahkan juga waziyadatun. Ziyadatun. Ziyadah, tambah. Ulama mengatakan ziyadah ni lebih daripada syurga. Apa yang lebih daripada syurga? Iaitu dapat menatapi wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat 26, dia nak cerita orang-orang yang mendapat balasan syurga dan dapat melihat Allah. Di mana? Di dalam ayat 25, Darussalam. Dan Allah mengajak semua orang untuk ke Darussalam, untuk bertemu Allah. Maka Allah buka jalan-jalan hidayah untuk menuju ke jalan yang lurus. Wa yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Kita kena faham gitu ayat-ayat ni. Dia macam dia berkait. Dan kita kena faham di mana kehidupan kita yang kita kena beramal ini. Kehidupan yang kita kena beramal ini di waktu yang tidak menentu ni. Yang bila Allah ambil kita ni. Yang Allah bandingkan hidup ini umpama air yang kami turunkan, yang akan hilang bila-bila masa. Begitu juga pokok-pokok yang tumbuh, yang akan mati bila-bila masa, bila Allah kehendaki. Begitu. Pada soal ayat ini menyambung. Dan kalau kita tengok ayat 24, dia masih terikat dengan ayat 23, iaitu hidup dunia ni ialah innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Seronok hidup dunia ini sekejap. Jadi mata'ul hayat dunia tu macam mana?
Jadi ayat 24 dia jawab, mata'ul hayat dunia tu innama masalul hayat dunia kama in anzalna. Maka untuk selamat Allah mengajak kita dalam ayat 25 ke Darussalam. Bila kita boleh sampai ke Darussalam, di sana hanya Darussalam untuk orang yang ahsanu, kan? Orang-orang yang ahsanu baru dia dapat husna, dan paling mulia dia dapat ziyadah, iaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Dan bagaimana Al-Quran dari satu tahap pada satu tahap dia bergerak. Sebab itu Nabi SAW, para sahabat, dia tak boleh nak berhenti baca Quran. Sebab dia nyambung cerita. Bersambung cerita. Wala yarhaqu lilladheena ahsanul husna. Maknanya waziyadah bagi orang yang beriman serta beramal soleh sampai ke darjah ihsan, dia akan dianugerahkan al-husna. Kenapa dia sebut al-husna, tak sebut al-jannah? Sepatutnya senang je lah. Lilladheena ahsanu jannat waziyadah, kan? Sebab husna tu jannah, syurga. Kenapa tidak digunakan perkataan jannah dan dipilih perkataan husna? Dan husna tu pula atas makna paling baik. Husna isim tafdil dengan makna ahsan. Isim tafdil dengan makna ahsan. Ahsan husna, akbar kubra, afdal fudla. Begitu dia style muzakkar muannas. Jadi husna ni maknanya mungkin orang yang tak sampai darjah ahsanu dia boleh masuk syurga, tapi syurga bukan tingkat husna yang terbaik. Jadi untuk mendapat syurga husna dan melihat wajah Allah, kita kena beriman serta beramal sampai ke darjah ahsan. Gitu. Seolah-olah Allah nak cerita yang paling tinggi nilai orang yang beriman serta beramal soleh ini ialah al-husna, iaitu firdaus. Syurga firdaus, kan? Yang penuh dengan nikmat, dan dalam masa yang sama boleh lihat wajah Allah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Itu nikmat. Nikmat semasa duduk dalam syurga. Wala yarhaqu, tidak menutupi akan wajah-wajah mereka. Wujuhahum tu maf'ulun bih, muqaddam. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun. Qatarun tu fa'il kepada yarhaq. Tidak menutupi akan wajah-wajah mereka qatarun, oleh debu-debu kekotoran. Wala dhillah, dan tidak menutupi wajah mereka oleh kehinaan. Tak. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni syurga. Amin ya Allah. Hum fiha khalidun. Amin. Mereka itu di dalam syurga kekal abadi. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Orang-orang yang mereka itu memilih jalan melakukan kejahatan, maka balasan jahat seumpamanya akan ditimpa mereka, insya-Allah. Ayat yang ke-27 kita sambung besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak benda yang kita dapat daripada ayat kita. Yang paling menarik ialah lilladzina ahsanul husna. Kita kena kalau nak syurga al-husna yang paling tinggi dan nak tengok wajah Allah, selama ni kita tak boleh tengok wajah Allah. Allah berkuasa. Bukti kuasa Allah, dia buat langit, dia buat bumi, dia buat kita, dia buat kemudahan. Itulah kuasa. Dalil yang kita boleh tengok kuasa Allah, benda tu ada. Dan benda itu akan hilang. Mati, hidup. Siapa yang menghidup mati? Allah. Tapi kita tak nampak Allah. Bila kita dapat melihat Allah ziyadah ni? Di akhirat. Itu pun dengan syarat kita kena sampai amal kita, kebaikan kita kepada darjah ahsanu. Baru kita boleh tengok waziyadah. Di mana berlaku ini?
dalam ayat berikut, ayat 25, iaitu wallahu yad'u ila daris salam. Macam mana nak pergi sana? Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Ikutlah jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kena minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan hidup ini kita jangan terlalu rasa hebat, kerana dia akan hilang bila-bila masa, seperti air bila menimpa bumi. Air yang hujan kita tengok lebat tu, tengok tak ada dah rumah kita. Tadi banyak penuh depan, lepas tu tak ada dah rumah air hujan tadi. Mana pergi air tu? Dah bercampur dengan bumi, dan lepas dah tu tumbuh pokok-pokok. Air itu terhasil pokok-pokok. Kita ini nak hasilkan apa? Hasilkan pahala hidup kita. Nah, kita hilang di bumi, tapi pahala kekal mengalir. Seperti air hujan yang hilang, tapi dia menghasilkan pokok-pokok dan menjadikan kita dapat makan pokok-pokok, binatang boleh makan. Subhanallah, hebatnya bayangan kehidupan yang digambarkan dan diumpamakan oleh Allah. Innama kita bincang tadi. Innama itulah sebenarnya, itulah hakikatnya yang tidak boleh diubah lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuk jalan kepada kita. Satu lagi anda nak lupa semalam nak sebut. Ayat 21 tu, kalau kita hamati perkataan tamkuru tu, wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum, dan apabila kami kurniakan kepada manusia rahmat kami setelah mereka susah, ditimpa kesusahan yang menimpa mereka, idza lahum makrun, tiba-tiba bagi mereka tipu daya, mereka buat tipu daya. Tipu daya kat mana? Fi ayatina, mereka tak ikut ayat Quran, mereka derhaka pada Allah. Mereka tahu, macam Yahudi ini, tahu mereka pengikut-pengikut, dia tahu Islam itu bagus, tapi dia tak nak, dia makrun. Qulillahu asra makra, katakanlah Allah itu lebih cepat tipu dayanya. Maknanya kalau orang beriman, kalau kita bersatu padu, kalau kita berkasih sayang, kita sabar dengan Islam, pasti Allah asra makra. Allah asra makra. Anda tak nak cerita yang tu? Semalam kita dah cerita. Inna rusulana yaktubuna ma tamkuru. Berkata tamkuru. Dialog dalam ayat ni menceritakan mereka tiba-tiba diakhiri kamu tamkuru. Orang barat, orang yang niat buruk, dia kata Quran tak betul. Cerita tentang mereka tiba-tiba diakhiri dengan kamu. Sepatutnya inna rusulana yaktubuna ma yamkurun. Kan? Bukan tamkuru, yamkuru. Bukan kamu yang buat tipu helak, tapi mereka. Jadi dia kata Quran ni tak betul, grammar tak betul. Dia pun ubah. Dia ubah. Tak. Bukan begitu sebenarnya. Allah dalam menceritakan satu suasana yang berlaku pada suatu kaum, dia nak ingat kita juga. Maka dia akhir dengan kamu. Maknanya, kalau kamu orang yang baik ni, bangga sangat diri, Allah campakkan nilai bangga itu dalam diri kamu, kamu jadi nipu macam dia juga. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Sebab itu, Allah peringatkan setelah mencerita mereka, Allah akhir dengan kamu. Kamu juga akan terpias dengan suasana, teruji dengan suasana. Suatu ketika, contohnya, kita ni duduk dakwah orang supaya semayang contohnya. Kita orang semayang ni dakwah khusus semayang. Bila orang tu berubah, dia semayang, kita diberi kemudahan lah, beri kebun dengan sibuknya kerja. Lepas tu kita tak ada nak pergi masjid, tak ada nak semayang pula. Itulah Allah kata tamkurun.
Allah sebut juga kamu. Kamu juga boleh berlaku nilai-nilai makrun tu kalau kamu tidak berhati-hati. Maka hikmah Allah menggunakan dhamir kamu mukhatab pada ma tamkurun untuk menyedarkan orang-orang baik supaya kekalkan nilai kebaikan itu sampai mati, dalam masa yang sama tolong selamatkan orang-orang yang selamatkan orang-orang yang mereka melakukan tipu daya itu semampu kamu. Gitulah. Bila kita jumpa dhamir itu berubah daripada yamku, kan kita tengok tu masathum idza lahum, mereka semua tu. Nah, annas, jadi tamkurun, tiba-tiba tamkurun, dia macam berpindah kepada ghaib kepada mukhatab. Perpindahan itu adalah hikmahnya untuk kita orang-orang baik berjaga-jaga dan berhati-hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.